warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, boleh dengar suara cikgu? Okay, boleh dengar tak suara? Boleh cikgu. Kan tak ada orang tadi. Okay. Okay, so kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Okay. So, malam ni nisfu Sya'ban. Patutnya adalah kena buat bacaan Yasin lepas maghrib semua. So, cikgu minta maaf lah sebab terganggu. Cikgu tak perasan mula tu baru. Lepas tu kemudian bukan terperasan lah. Maksudnya awak boleh beribadah selepas ni lah insyaAllah. Nanti lepas habis kelas ni buatlah amalan-amalan tambahan tu . Okay, so malam nisfu Sya'ban ni banyak kelebihan. So antaranya doa dimakbulkan. Sebab ni juga merupakan malam Jumaat. So doa lah banyak-banyak supaya dapat cemerlang SPM insyaAllah. Okay, so untuk hari ni kita terus ke bahan yang cikgu bagi tu. Cikgu ada bagi bahan modul Sarawak. Okay, modul tu sepatutnya masing-masing dah ada pada tangan awak. Maksudnya dah print, cikgu dah bagi, dah rezo dan dah beri kepada setiap seorang. Okay, cuma mungkin ada yang masalah hari tu, ada yang COVID lah semua tak datang, mungkin tak dapat. Itulah, kalau ikut cikgu dah cuba tunggu dekat koperasi hari tu, ada yang dapat, ada yang datang, ada yang tak datang lah. Tapi masih banyak kat cikgu, maksudnya beberapa orang masih lagi belum ambil. Okay, tapi kita ada bagi juga soft copy, sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, boleh, tak pasti ada soft copy ke tak . Kalau tak ada soft copy nanti cikgu boleh bagi kat awak melalui guru kelas lah. Okay, so kita mulakan. Okay, macam biasa, kalau tak nampak skrin nanti bagi tahu . Okay, so ni adalah standard dia, standard SPM awak yang awak akan duduk pada hari Khamis hadapan 24 Mac. 24 Mac ni kira dah hujung-hujung lah . Pelajar akaun ada satu lagi, ekonomi 29. So 24 ni hari merdeka untuk 3 kelas yang depan ni lah. Sina, Rush dengan Hayyan. Khaldun masih berbaki ekonomi. Okey, tak apa. SPM awak nak ambil sekali saja. So, pulun. Okey, so seperti biasa, tengok refresh balik at maths kertas 1, 2 jam. Okey, sekejap. Okey, ni dah berulang kali lah. Cuma kita nak refresh . Okey, bahagian A, bahagian B kalau kertas 1. Kertas 2, bahagian A, bahagian B, bahagian C. So, bila awak dapat buat set kertas yang lengkap, sepatutnya awak nampak macam mana pattern soalan bahagian A. Sebab dia ada 12 soalan wajib jawab, markahnya 64. So, markah tak seragam. Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 4. So, markah total dia mesti 64, wajib. Okey, 3 soalan bahagian B boleh jawab 2. So, 1 bernilai 8 markah. 8 darab 2, 16. So, 3 soalan, setiap soalan 8 markah. So, boleh tengok macam mana pattern soalan 8 markah. Okey, so kertas 1 nilainya 80 markah. Okey, dan masa 2 jam. Seperti awak tahu, dia mesti mengikut di SKP. Maksudnya, buku teks awak tu dia cover semua yang dalam buku teks. Okey, biasanya tak terkeluar pada silibus lah. So, aras rendah, sederhana, tinggi ni memang dia tulis 532. Tapi bila awak dapat soalan, awak rasa tinggi 5, sederhana 3, rendah 2. Macam itulah lebih kurang . Sedangkan sebenarnya rendah 5, sederhana 3, tinggi 2 saja. Tapi dia terbalik selalu . Terbalik bagi persepsi kita lah.
Okay, so kertas 2. Ada 3 bahagian. Masa pun jadi panjang sikit, 2 jam setengah. Ada 2 bahagian yang boleh pilih. Contohnya bahagian B, ada 4, jawab 3. Bahagian C, ada 4, jawab 2. So 2 ni memang dah delete. Kalau bahagian B, 1 awak delete. Tapi sebelum delete tu, sebelum reject soalan tu, awak kena check lah. Apakah soalan tu memang tak menyumbangkan markah yang besar. Biasanya kita nak check tu macam mana? Sebab takkan kita nak try baru kita tahu markah dia ada ke tidak. Biasanya kita scan dulu. Okay, awak macam congak dulu. Soalan A macam nampak boleh buat. Biasa soalan B tu ada kaitan tak dengan soalan A? Kalau ada kaitan, kalau A tak boleh buat, B mestilah tak boleh buat. So mungkin awak boleh try dulu soalan yang lain. Tapi kalau 3 atau 4 pilihan tu semua susah, biasa kita akan pilih ikut topik yang kita dah score lah. Biasa kita ada topik untuk setiap orang ada topik-topik dia sendiri. Contoh saya nak pilih topik apa yang kuasai. Kebetulan masuk, so kita nak yang tu lah. Okay, so ni contohnya nanti dekat muka depan ada macam ni. Ini bahagian pemeriksa untuk tulis markah awak nanti. So markah awak akan ditotalkan kat sini 20. 80. So ingat ada siapa yang terbuka ni ke? Terbuka sound. Okey, katakan sini awak jawab 8, 6. Sekejap ya. Adam terbuka suara tu. Okey, so contoh 886. Nanti bukannya dia pilih dua-dua So yang ini dia tak pilih sebagai markah. So masih 16. Bukannya 16 tambah 6 jadi 22. Bukan. So tak payahlah jawab banyak sangat. Lagi rugi kalau markah awak semua lebih kurang. Katakan 6, 6, 6. 6 markah ni dah spend masa yang agak panjang. So agak rugilah. Baik awak cover soalan atas-atas ni. Ni semua wajib. Baik awak recheck. Recheck balik jawapan. Ada tak yang perlu top up ataupun kena edit balik salah. Okay, so ni adalah soalan yang cikgu bagi kat awak. So yang ni adalah konsep. Kalau first awak nampak ada fx ni biasanya fungsi. Kadang-kadang ada juga pengamiran. Tapi kalau dah nampak macam ni rupa dia, yang ni kita panggil apa? Apa nama dia ni? Arrow diagram. Gambar rajah anak panah. Okey, biasanya ada anak panah dan biasanya anak panah ke depan. Tak mustahil dia nak buat anak panah ke belakang. Ada je gambar yang dia buat macam ni. Ni bukan vektor. Ni kat sini F, kat sini dia tulis G. So ini bukan vektor. Yang ni adalah fungsi. Okey, tengok case Untuk case ni memang X pergi ke depan dan dia dah bagi tahu F. So sini adalah fungsi F. Fx sama dengan dan dia bagi dalam bentuk macam ni. Biasa pelajar cemerlang dia suka tulis dalam bentuk anak panah lah. Tapi kalau nak tulis bentuk anak panah, kena bentuk macam ni kena betul-betul ikut apa yang ditulis tu. Kalau ingat, kalau macam ni, dia mesti ada syarat X tak boleh sama dengan berapa. Berapa ni ikut situasi. Untuk kes ni, dia bagi K. Kalau dia bagi K, maksudnya K ni mesti akan jadi soalan. K ni mesti akan jadi soalan. Okay, so sekarang kita akan tukarkan penulisan F titik bertindih kepada Fx. Okay, anak panah tukar jadi sama dengan. Okay, sekarang ni isu dia ialah awak mesti tahu sini objek. Kat sini mesti image. Okay, so untuk kes yang macam ni, kita galakkan pelajar biasakan tulis dulu. Dia tulis dulu yang ini. F, objek dia -2, image dia dapat -1/2. Yang ni datang dari mana? Ini datang daripada gambar rajah. Ada 2 maklumat daripada gambar rajah. Yang kedua ialah, okey, cikgu tulis kat tepi sikit. Yang kedua adalah F2, jawapan awak adalah 1. Okey, so ada 2 kes ni kemungkinan persamaan serentak. Kemungkinan. Kita boleh jangka lah kalau kita biasa buat. Okey, so kita nak guna formula Fx. Sama dengan 4/AX tolak B. So awak tengoklah bahagian ni. Ini adalah X. So kat sebelah sini ada huruf X. Dan Fx
Dia dah bagi macam ni. Okey, dan macam ini. So, bila cikgu padam benda ni, cikgu gantikan dengan nombor negatif 2. Cikgu padam yang ini, cikgu gantikan dengan negatif 2. So, cikgu mesti kata dia jawapan dia sama dengan negatif 1/2. Okey. Tapi tak naklah buat macam ni. Macam ni ada sama dengan 2 kali. Okey, so apa kita buat? Okey, so mula-mula awak boleh tulis kat situ F negatif macam ni. Okey, boleh tulis F negatif 2 sama dengan gantikan ikut fungsi dia A bracket negatif 2 tolak B. So boleh nak letak negatif 1/2 ni boleh letak sebelah kiri. Boleh juga letak sebelah kanan terpulang. Okey, so kat sini buatlah macam mana kaedah awak. Sepatutnya kita masing-masing ada kaedah kita masing-masing. Untuk kes yang pecahan kiri kanan, buat kaedah darab silang. Buat kaedah darab silang. So macam ni darab silang. Mungkin ada yang tak mahir darab silang ni. So negatif 1 darab negatif 2. So jadi positif 2A. Negatif 1 darab negatif B jadi positif 1B. 4 darab 2, 8. Okey, so awak akan dapat persamaan yang pertama. Persamaan pertama. Okey, simpan je dulu. Okey, cari pula persamaan yang kedua. Okey, persamaan kedua ni akan datang dari sini lah. F2, 1. Okey, masih sama. Buat je keadaan yang sama. So, F2 sama dengan 4/A bracket 2 tolak B. So, F2 tadi kita dah dapat 1. Okey, ni takut dia tak pasal ni dengan ni adalah yang ni. Okey, so kita darab silangkan dia. Yang ni nak darab silang pun macam tak ada masalah lah, terus naik atas je. 1 ni darablah dengan apa-apa pun tak mengubah sifat dia. So, tak ubah sifat dia. Cuma kita memang nak hilangkan pecahan. Okey, so kalau awak nampak kat sini, ni dah jadi persamaan kedua. Macam mana awak kata persamaan ni serentak bila awak ada 2 unknown? 2 unknown. Okey, unknown awak ada 1A lagi 1B. So terpulanglah nak guna kaedah apa? Ada pelajar yang cekap kaedah penggantian. Okey, penggantian, substitution. Ataupun awak nak elimination. Eliminate. Okey, untuk kes ni cikgu berminat dengan elimination. Sebab apa? Sebab cikgu tengok ada term yang tak menyusahkan lah, tak ada fraction. So apa cikgu buat? Cikgu ambil yang ini. Letaklah kat bawah ni. 2A tambah B sama dengan 8. Terpulanglah awak nak letak nombor 1 kat atas pun tak ada masalah. Cikgu nak eliminate A. Nak buang A. So cikgu akan guna tolak. Kalau simbol positif-positif, kena guna tolak. Kalau simbol positif dengan negatif, kena guna tambah. Okay, so awak tengok. 2A positif, so kena guna sistem tolak. Kalau dua-dua negatif pun kita akan guna tolak. Contoh sini negatif, sini negatif. So awak kena guna tolak. Simbol sama, guna tolak. Sebab kita nak matikan, kita kena guna kaedah tu. Okay, so apa dia punya hasil? 2 tolak 2, kosong. Dalam maths kosong kita tak tulis. Negatif B tolak positif B. Mungkin ada pelajar tak boleh kira, dia kena hati-hati lah kat sini. Takut dia salah kira ni kita kata careless Jangan kata kosong. Sebab ni negatif dengan positif jadi negatif. So dah jadi negatif 2B. 4 tolak 8 bukan 4. Dia akan jadi negatif 4. Okey, so selesaikan B, awak akan dapat negatif 4 bahagi negatif 2, dapatlah 2. Kalau kita dapat B, kita boleh dapatkan A. Macam mana nak dapat A? Gantilah pada salah satu persamaan yang ada. Ikut minat kita ataupun kecenderungan kita mana yang nampak selamat. 1 ke 2 yang lebih selamat untuk kes ni. Siapa boleh respon? 1 ke 2? Persamaan pertama ke persamaan kedua yang lebih selamat? Memang nampak simple tapi dia ada term selamat kat sini. Siapa boleh jawab? Semua dah mute. Sumayyah?
Persamaan 1 atau persamaan 2 yang awak rasa lebih selamat nak ganti B ni. Kat sini ada B. Kat sini pun ada B. Kita nak ganti nombor 2 dekat mana? Persamaan yang kedua. So untuk selamat sepatutnya guna persamaan pertama. Reason cikgu sebab sini tambah. Sini tolak. Elakkan tolak. Tapi kalau awak ganti betul tak ada masalah. So cikgu akan ganti sini 2A tambah 2 sama dengan 8. So 2A sama dengan 6. A sama dengan 3. Okey, siapa yang tak tulis A, dia follow macam ni je. Nanti awak mungkin hilang markah. So nak selamat kita amalkan je lah benda yang betul. Ataupun yang rasa selamatkan kita tulis unknown. Apa kehendak soalan nak A dengan B. Kalau awak tak tulis A, tak tulis B, dia boleh je tulis kat sini A, sini B. Dia tak tolong bacakan jawapan awak. So kita nak bagi dia baca jawapan kita kena tulis. Okay, so settle soalan yang pertama. Tapi dia ada lagi soalan, dia nak nilai K. Kalau awak dah dapat A dengan B, so awak boleh dapat K. Cara dia ialah, okay, gantikan balik fx tadi. Fx sama dengan A awak tadi 3, B 2. A 3. A 3, B 2. Okay, B tadi positif 2, so tak ubah. Sepatutnya awak sendiri dah tahu dah berapa nilai ni. Tapi siapa yang tak tahu dia kena buat macam ni. 3x tolak 2 samakan dengan 0. Okey, dan x ni sekarang ni dah boleh ganti huruf K. Apa masalah apa sebab kita nak ganti K? Sebab kat sini dia guna istilah K. Kalau dia guna Y, awak ganti Y. Dia guna W, ganti W. Okey, so 3K. So berapa nilai K kita ni? Okey, so 3K sama dengan 2. K sama dengan 2 per 3. So kat sini ada 3 unknown. K, A dan B. Okey, soalan ni arah apa? Arah senang. So nanti bila cikgu kata arah senang, awak rasa susah, awak kena kaji balik. Kenapa awak rasa susah? Arah senang Sebabnya apa senang? Semua nombor ni jelas. Nombor ni jelas. Tak ada unknown dekat bahagian fungsi. Okey. Soalan B. Soalan ni kita panggil kebat lah. Kebat ni pun ada yang susah, ada yang senang Walaupun kita kata aras tinggi, sebenarnya dia mungkin bukan rutin. Bukan rutin ni maksudnya sepatutnya dia bagi macam ni. Ni rutin rutin. Tapi untuk kes macam ni dia bagi dalam bentuk situasi. Ataupun mungkin dia boleh melangkau admit. Dia melangkau tu dia pergi ke fizik, ke kimia, ke bio, ke kejuruteraan. So dia melangkau tu kita panggil kebat jugalah. So untuk kes ni dia bagi situasi bergambar. Awak kena baca betul-betul. Bahagian ni nampak macam relax. Tapi kena baca. SPM dia awak baca. Make sure baca semua ayat tu. So dia kata frame cuboid. Dia ada bagi kata cuboid. Okay, dia kata iron rods. Tak ada masalah kat situ. Dia guna apa-apa bahan tak kisah. Cuma sekarang ni awak kena tengok adakah dia terbuka atau tertutup. Okey, kalau dia tak sebut, kita kena anggap dia tertutup. Tertutup ni maksudnya semua kotak tu, kita anggap dia macam kotak, dia ada penutup. Sebab kadang-kadang ada kes kalau pembezaan dia suka bagi silinder. Silinder ni macam tin susu, tapi dia kata terbuka, maksudnya tin tu dah dibuka. Bila dah dibuka, kita hanya kira luas bawah je. Atas tak payah kira. Tapi untuk kes ni pun samalah. Dan ini dia tak bagi tahu, so kita kena anggap dia tertutup. Okay, so dia ada bagi total length. Okay, jumlah panjang. Kemudian dia kata, okay, awak baca ikut English ke BM sebab ni ada beberapa kelas. Okay, so kalau dia kata panjang 108, semua permukaan kuboid ditutup dengan papan luas. Okay, tengok unit je. Kalau kuasa 2 luas. Kuasa 1 panjang. Okay, so soalan ni sebenarnya arah sederhana lah. Tapi dia akan jadi susah bila pelajar careless. Okay, 1 tak tahu terbit
rumus. Okey, ada pelajar yang stuck kat sini sebab dia pun tak tahu nak buat apa. Yang dia nampak 108, 480. So apa yang dia nak buat? Dia tahu ni panjang. Yang ni luas. Tapi apa formulanya? Itu yang kita kata pelajar tak boleh terbit rumus. Okey, so yang kedua bentangan. Bentangan net. Okey, macam mana bentangan bagi kuboid? So awak kena tahu macam mana dia boleh terbuka. Okey, dia ada berapa permukaan yang terbuka ni. Dia macam ni bentangan dia. So mana yang X, mana yang Y. Awak kena tahulah dia ada 6 permukaan untuk kuboid. Ni senang kuboid. Kalau dia bagi prisma nanti lagi susah sikit. Piramid ke Okey, so first kali kita pun agak-agak soalan ni bab apa. So kita mesti boleh agak-agak lah simultaneous equation. Persamaan serentak. Sebab kita nampak dua unknown X, Y. Soalan macam ni pun boleh duduk dekat differentiation, pembezaan. So kena hati-hatilah tengok dulu kes ni. Okay, so dia kata possible values. Bila values bermaksud awak mesti dapat X tu 2. So Y pun dapat 2. Kemudian, sebab ini akan jadi kuadratik. Kuadratik kita akan dapat X2. Dan sekarang soalan ni ada diagram. Bila dia ada diagram, awak kena pilih yang logik. Ingat, kalau tak ada diagram, dua-dua tu jawapan. Kalau ada diagram, mungkin awak kena pilih yang ini saja. Yang ni kena ignore atau rejected. So pilih sekarang ni. Sebelum pilih, kita kenalah buat apa? Cipta dulu rumus. Okay, so tak ada masalah. Yang pertama mesti perimeter. Yang kedua mesti luas. Okay, perimeter bermaksud ukur keliling. So cikgu akan zoomkan dia. Okay, ukur keliling. X tambah X. Okay, lagi. Tambah X. Tambah X. So dah berapa X tu? 1, 2, 3, 4. So atas sama je. Okay, so dah 8 X. Awak tak perlu tulis pun tak apa. X tambah X tambah X sampai 8 kali. Awak boleh terus tulis 8X. Okay, so macam mana dengan Y? Okay, kita takut Y tu ada bercantum dengan X. Okay, tadi yang ni, sorry. Sekejap. Okay, ni dah settle. So yang belum kira yang ni. Y tambah Y tambah Y tambah Y. So ada 4Y. Okay, so awak akan tulis 8X tambah 4Y sebagai perimeter. Okay. So tulis ni 8, 4Y. Okay, 8X tambah 4Y. Okay, dia dah bagi jawapan tadi. Ukur keliling dia 108. CM nak tulis ke tak? Tak payah tulis lagi sebab sekarang pengiraan. Jawapan akhir, tulis CM. Okay, luas pula. Kita tahu luas adalah bentangan. So, bentangan ni tak nak lukis pun tak apa kalau boleh imagine. So, luas yang ni X kuasa 2. X darab X, panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Yang ini akan jadi XY. So, XY, XY, XY. So, berapa luas dia? X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah ada berapa kali XY? Ada 4. Yang ini pun boleh je tulis macam ni. Ada 2 kali X kuasa 2. Okey, yang ini tak ada masalah kalau awak tak tulis satu-satu-satu sebabnya dia adalah lebih kepada congak. So, kita boleh kata sini 2X kuasa 2 tambah 4XY sama dengan luas yang diberi. Okey, so di sinilah kita kata ada 2 persamaan. Okey, adakah awak boleh simplify? Simplify persamaan-persamaan ni. Contoh awak nampak 8, 4, 108 ni ada sifir 4. So, boleh tak nak simplify? Boleh. Boleh.
tulis sekali. Cikgu cakap detail ni maksudnya tulis sekali lagi. Bukannya terus simplify. Bukan potong kat sini, tak nak. Kita nak elakkan kita hilang mana-mana markah. Kita elakkan potong di penulisan pertama. So, awak akan bahagi dengan 4 sebab kita macam nak kecilkan dia. So, jadilah 2x tambah y sama dengan berapa tu? 27. Okey, ni kalau 3. Semua ni tak nak tulis pun tak ada masalah. Tapi biasanya kita tulis sebagai orang maths, kita tulis sebab kita nak declare. Okey, ni first, ni second, ni third. Okey, sekarang ni awak boleh ke nak guna kaedah eliminate? Boleh ke kita nak main tolak-tolak macam tadi? Tolak macam tadi maksudnya kita susun macam ni. Lepas tu kita tolak, kita buat macam ni. Okey, cuba check macam ni. Boleh tak eliminate? Boleh tak guna kaedah penghapusan? Tak boleh. Tak boleh sebab dia punya kuasa tak sama dan ni satu linear, satu non-linear. So apa kita buat? Kita memang kena guna kaedah penggantian. Penggantian ni maksudnya awak kena pilih X. Okay. Awak pilih lah awak nak X ke nak Y. Okay, pilih X. Dia start. Okay. Dia start dah. Okay, sekejap ya. Pilih X atau Y. So, kita akan dapat Y sama dengan 27 tolak 2X. Okay. Okay, so untuk kes ni janganlah awak rasa nak pilih X sebab X ni ada number 2. So, kita kena cerdik lah. Okay, cerdik tu maksudnya kena ada skill. Mana nak dapat skill? Melalui praktis. Praktis awak. Kalau awak rajin praktis, memang tak ada masalah lah. Okay, so dapatlah Y sama dengan 27 tolak 2X. Ni pun ada orang dia akan declare 4. Asal dapat je persamaan baru dia declare. Tapi ingat cikgu cakap 1, 2, 3, 4 ni tak payah tulis pun tak apa. Kalau kata macam mengganggu dan pening tak payah tulis. Okay, so sekarang cikgu nampak je Y. Cikgu tak akan pilih dah persamaan pertama. Sebab tadi kita adjust benda tu daripada persamaan pertama. So cikgu akan pilih Y ni. Sini pun ada Y tapi cikgu tak akan ambil. Kita mesti ambil dekat persamaan yang lain daripada yang kita declare. Sekejap ya. Okay, so mana kita nak buat? Kita ambil persamaan tu. 27 tolak 2X. Gantilah dekat yang cikgu highlightkan kuning ni. Okay, so awak kena gantikan dia. So, bila ganti dia akan jadi 2X kuasa 2 tambah 4X bracket 27 tolak 2X. Ada Y kat sini. Ingat, dia 4XY. Salah ni. 4X Y yang kita gantikan Okey, kemudian sama dengan 480. Okey, sebenarnya tadi dekat sini pun awak boleh je nak kecilkan dengan sifir 2. Tapi cikgu tak kecilkan lah. Okey, sebab cikgu kecilkan dengan sifir 4 yang first tu sebab nak takrifkan Y. Yang next tu tak apa je tak kecilkan Yang ni sebenarnya boleh bahagi 2. Tapi kita dah elakkan buat bahagi 2 lah pada step ni Okey, so kembangkan. Okey, awak kena ingat target kuadratik. Okey, selagi tak nampak kuadratik, cuba dapatkan kuadratik. Okey, so 2x square tambah 27 darab 4 dapat 108 balik. Ada x. Okey, 4 darab 2, 8. X kuasa 2, kuadratik ada equal to 0. Okey, so pindahkan 480 equal 0. Okey, ambil dan kira. Contohnya 2 tolak 8 dapat berapa? Negatif 6 X kuasa 2. Yang lain semua tak boleh selesai. Tulis je. Okey. Wajib positifkan dia. Contohnya X kuasa 2 tu negatif. Awak sebab tak pandai guna pemfaktoran dengan betul sebab awak guna kalkulator.
So awak wajib positifkan 6 tu jadi positif 6. So mula-mula check dulu ada tak sifir 6. Contoh 108 boleh tak bahagi dengan 6. 480 boleh tak bahagi dengan 6. Kalau semua boleh bahagi dengan 6, kita simplify dengan sifir bahagi negatif 6. Sebab kita nak positifkan dia. Okay, so 6 dah akan jadi positif. Syarat wajib sebab awak nak guna kalkulator. Positif 108, kita akan tekan kalkulator, kita tak tekan positif. Kita tekan ni, 108, kita kena tekan bahagi negatif 6. Negatif 18. So dia dah bukan positif. Negatif 480 bahagi negatif jadi positif. Positif 80 80 darab 6, 48. 480. Okey, sekarang ni awak kena plan lah. Nak buat macam mana? Awak tahu dah kalau kuadratik mesti ada mode, equation. Masukkan A, B dan C. Cikgu pun tak tahu. Cikgu rasa masing-masing tak ada masalah dah kot A, B, C ni. Okey. Okey, A, B dan C sepatutnya tak ada masalah. Boleh dapat terus dia punya bracket 2 kali. Okey, cikgu bawakan dia ke sini. Ya Allah. Sekejap. Okey, cikgu bawakan dia ke sini. Tadi X square 18. X square negatif 18. X tambah 80. Okey, sebab step dia ada panjang lagi. Cikgu bawa sini. So, awak boleh tekan kalkulator dan dapat X awak berapa. Okey, mestilah 10 darab 8, 80. 10 tambah 8, 18. Okey, negatif dua-dua. So, akan dapat X 10, X 8. So, kena ingat. Sekarang kita tengah cerita X ni tadi ada dekat sini. Ni X, ni X. Okey, logik tak dua-dua ni? 10 logik tak? 8 logik ke tak? Okey, logik. Okey, so jangan reject. Jangan pandai-pandai seronok nak guna perkataan reject. Jangan awak tulis rejected lah, ignore tak ada. Dua-dua ni logik untuk permulaan kiraan ni. Okey, so sambung dengan Y. Tadi Y, ingat balik Y ialah 27 tolak 2X. So kena gantikan 2 kali. Satu lagi gantikan Y sama dengan 27 tolak 2 darab 8. Okey, so amalkan penulisan tu, awak carry ke bawah ni, tengok semua cikgu tulis Y, Y, Y. Okey, tak ada pun yang cikgu tulis macam ni. Kita tak gemar dah tulisan macam ni. Sekarang Ahmed dia nak awak tulis ke bawah. Y, Y, Y Okey, so sini dapat 7. Yang ini pula Y sama dengan 27 tolak ni dapatlah berapa? 11. Okey, logik juga. Logik juga dua-dua sebab dua-dua positif. Kalau satu dah negatif dah boleh reject dah. Tapi ni dua-dua positif logik. Okey, sekarang awak tengok pula gambar. Gambar dia tadi. Sini X, sini Y. So kita tahu Y mestilah lebih besar dari X. Y tu mesti panjang dia lebih besar. Nilai dia lebih besar. So kita kena ambil Y 11 sebagai jawapan. Maka X awak 8. Awak tak boleh ambil Y7 kecil. 10 ni besar. So kita kena tulis balik. Maka titik 3 ni. Ataupun nak tulis perkataan maka. Ataupun nak tulis lagi karangan. Therefore. Yang penting tak payah tulis karangan lah. Actually kalau awak tulis 3 titik ni dalam maths dia adalah maka. Maka X 8 cm. Y 11 cm. Macam cikgu kata tadi, soalan ni berkaitan gambar rajah, ada unit. Tulis je unit. Tulis je lah. Kalau kata nombor, kita anggap je lah kita nak tulis secara tepat sebagai orang matematik. Kita nak unit tu ditulis dalam jawapan. So kalau dia meter, awak tulis meter. Untuk gambar rajah ni memang sentimeter. Okay, gambar rajah ni sentimeter. Okay, settle soalan 2 tadi level apa? Sederhana. Sederhana ni maksudnya awak boleh cipta formula ni masih mampu. Tapi nanti awak boleh kemungkinan akan buat careless kat sini, cuai. Kecuaian banyak pada pengiraan yang panjang.
So mungkin kita cuai kat sini lah. Dan yang lebih cuai mungkin bahagian jawapan. Bahagian jawapan ni biasanya nanti ni ada dikira sebagai N1. Kat sini adalah last answer. So kalau bagi 4-4 ni masih belum sebagai jawapan N. Ni masih boleh jadi K lagi K1. Dia belum sampai ke jawapan N. Sebab jawapan ni ada satu saja jawapan yang perlu dimuktamadkan. Okay. So kita pergi ke soalan yang ketiga. Kalau laju sangat bagi tahu Okay, soalan ketiga ni ada indeks, ada set. Okay, so tengoklah mana permainan dia. Okay, yang pertama awak try lah dulu. Awak tengok nampak macam kita nak target 2x ni. Kita nak target 2x. Cuma masalah dia sini ada set, sini tak ada set. Okay, so awak buka apa-apa hukum yang ada. Tambah ni boleh buka jadi 2 hukum iaitu 2 kuasa X darab 2 kuasa 1. Okay, ni buka jadi 2. Okay, so 33 ni tak ada masalah. Set ni pun tak payahlah awak jadikan indeks lagi. Okay, sebab apa? Sebab kita punya target tadi kita nak ni 2 kuasa X. Tapi sekarang ni kalau awak perhatikan, yang ini ada cerita seperti kuadratik kan. So cikgu tulis dulu ni 2 kuasa 1 adalah 2 So 2 bracket 2 kuasa X tolak 33 set 2 kuasa X tambah 16 sama dengan kosong. Okey. Okay, awak boleh tengok macam ni. 2 X kuasa 2 tolak 33 X tambah 16. Okey, boleh cuba tengok dia sama macam ni. Okey, sekarang tengok indeks ni. Okey, sebenarnya ni ada indeks kuasa 1. Yang ni ada kuasa kosong. Ada X kuasa kosong. Okey. Apa kita buat kesimpulan? Dia menurun. Menurun. Okey, so kuasa dia daripada kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong. Yang ini pula daripada kuasa 1. Kejap Kalau bracket ni tak ada apa-apa, maksudnya kuasa dia 1. Yang ni sebenarnya punca kuasa ni, kuasanya adalah setengah. Okey, dan yang ni akhirnya dia dah tak ada dah kuasa dia. X kuasa kosong. Okey. So yang cikgu buat celah-celah ni, yang 1/2, 1/2 kosong. Sama juga trend dia, menurun. So kalaulah kuadratik yang tadi, bila awak dapat 2 bracket, okey, bila awak dapat 2 bracket, awak akan tulis sini X sama dengan sebab awak buat apa? Awak ambil yang ni. Awak ambil yang tengah-tengah ni. So untuk kes ni kita akan ambil yang ini. Tengok kita tak ambil 2 kuasa X, kita akan ambil set 2 kuasa X. Okey, so macam mana? Awak menganggap dia sebagai ini 2, 33 negatif 16. So cikgu akan tulis macam ni. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 33, C sama dengan 16. So apa perolehan bracket awak ni kat sini? Kalkulator akan bagi X. Kalkulator akan bagi X. Tapi awak kena tulis set 2 X. Okey, cuba cari dulu dalam kalkulator dapat berapa? Okey, dapat berapa? 1 dapat berapa nombor dia? Ada tak yang boleh tolong kira? Masukkan A, B dengan C. 16 cikgu. 16. Satu lagi. 1/2. 16. 1/2. Okey, masalah kita mungkin kita tak pandai nak tulis yang ni. Sebab kalkulator bagi X. Awak ingat yang formula cikgu bagi tadi. Kalau X kuasa 2, X kuasa 1, kita akan bagi jawapan X kuasa 1. Sekarang 2 kuasa X, set 2 kuasa X, awak kena bagi jawapan yang tengah ni.
Dia ada beberapa kaedah lah Yang ni kaedah yang kuadratik. Cert. Okay, so tak bolehlah tulis X. Kalkulator awak mana tahu awak tengah cerita tentang apa Kalau cerita pasal Y pun dia tak tahu. Okay, so awak kena tulis 2 kuasa X. Kat sini pun tulis 2 kuasa X. Ingat kalau kuadratik kita kena tunjukkan kita guna kaedah apa. So kena masukkan dalam bracket. Cert 2 kuasa X tolak 16. Memang nampak pelik tapi benar. Okay, yang ni pula 2 cert 2 kuasa X tolak 1. Ni 2 ni atas ni. Jadi 2 darab. Okay. Soalan ni selesaikan solve. Kalau solve maksudnya dia nak X tu berapa. Sebelum nak dapatkan X berapa, kita nak cancelkan dulu ni, cert ni. So cara cancel dia ialah, bagilah kat orang lain. Orang ni tak ada cert, so kita bagi dia. Yang ni tak ada, kita bagi dia kat sini. Bagi tu dia tak sama Kalau awak bagi, kat sini akan jadi 16 kuasa 2. Kalau yang ni pula awak bagi kat dia, dia akan jadi 1/2 kuasa 2. Okay, so 2 kuasa X kat sini. Kat sini 16 kuasa 2. Ada banyak cara lah. Pertama awak boleh ambil je kalkulator, kira lah 16 darab 16 berapa? Kira 16 darab 16. 25. 256. Okay, tulis ni 256. Okay, ini salah satu lah Ada yang pelajar advance, mungkin dia tukarkan 16 ni jadi 2 kuasa 4. Cikgu tak tunjuk yang tu dia pening. Okay, sekejap. Okay, so kita nak level sama. Okay, kita nak sama, maksudnya sini 2, kat sini pun 2. So sini X, kat sini 2 kuasa berapa? 2 kuasa berapa dapat 256? Macam mana nak tahu? Gunalah kaedah 2 try and error lah. Takkanlah buat 2 kuasa 1. Buatlah jauh sikit. 2 kuasa 4 pun dah 16. 2 kuasa 7. Okey, baru 100 lebih. Kita nak 200 lebih, kita edit 2 kuasa 8. Okey, dah sampai. 256 adalah 2 kuasa 8. So, kita dapatlah tahu X kita ialah 8. Okey, untuk kes yang sebelah kanan ni pula, 2 kuasa X sekarang dah jadi 1/4. Pelajar yang cepat, dia cepatlah. Yang cepat tu maksudnya dia dah terus buat macam ni. Tapi ada pelajar dia tak secepat awak. So, yang tak cepat dia kena ada maklumat kat sini. Dia kenalah ada idea yang tu. Yang ni. Banyak benda yang kita skip. Maksudnya 1/4 ialah 1/2 kuasa 2. Indeks naik ke atas jadi indeks negatif. Okay, so kita pun kata X kita ialah negatif 2. So adakah dua-dua ni kita katakan jawapan? Ya, both. Both adalah jawapan sebab dia bukan log, dia indeks. Indeks tak ada masalah negatif Okay, so dua-dua merupakan jawapan akhir. Okay, kalau ada soalan boleh mencelah lah Kalau tidak cikgu terus. Kita ada 43 untuk 2 kelas ni. Mana pelajar lain ni? Mungkin sedang beribadah, tak apalah. Tersilap juga cikgu sebab tak perasan. Tapi memang nak mengejar lah. Kita anggaplah belajar ni pun ibadah, insyaAllah. Okay, awak boleh bangun sepertiga malam nanti. Tambah lagi amalan. Jangan main game sampai tengah malam pula. Belajar tak apa Belajar ibadah, main game tu kat sini bukan ibadah Okay. So soalan yang keempat. Okay, baca diberi M 5N. Ada koma. Dan dia sebut situ geometrik. Geometrik maksudnya janjang geometri. Okay, janjang geometri kena ingat dia ada A, dia ada R. Okay, so ungkapkan. So dia nak awak express. Bila awak nak express maksudnya awak bukan dapat jawapan tu dengan value. Okay, so tips dia kalau nampak perkataan express, maksudnya tak dapat value lah, bukan value. Kalau tiba-tiba awak dapat 25, salah. Kalau dapat 25N, betul. Kalau ada huruf, betul. Kalau tak ada huruf, salah. Okay, so first kali dia nak semua jawapan mesti ada huruf N. Dia tak nak huruf M.
So itu cerita yang pertama. Okay, so dalam soalan A, dia kata nak apa first term dan apa common ratio dia. Okay, so apa awak buat? Kalau macam ini, memang kita dah tak ada pilihan. Biasanya kita akan buat satu, kita akan buat R. Ingat kalau awak dapat sebutan macam ni, nak tak nak awak buat je R. R adalah T yang kedua bahagi T yang pertama. Samakan dengan ni T1, T2, T3. Mula-mula cikgu ambil ni dengan ni. Lepas tu ni dengan ni. Okey, kemudian samakan dengan N per 5. Okey, awak buatlah darab silang awak tadi. Dapat 25. Ni pergi sini. 25 sama dengan M. N. Okey, awak tahu ni sebenarnya M ni adalah first term. So, awak fokus awak nak M. Sebab soalan tanya first term. Okey, so M ialah, ada pelajar dia keliru macam ni. So, cikgu biarkan M kat sini. Adakah dah menjawab soalan ekspres? Ada unknown. So, dah menjawab. Tapi yang ni masih kita kata salah sebab M mesti tukar ke sebelah kiri baru betul. Okey, ingat M tu biarkan dia berada di sebelah kiri. Ni kita kata subjek. Subjek duduk sebelah kiri. Subjek formula. Okey, so M sama dengan 25 per N. Macam mana pula dengan ratio? Okey, ratio ni ada tadi. Ni adalah ratio. Okey, so ratio awak macam ni awak nak kata ratio awak berapa? Awak boleh tak ambil ratio R sama dengan 5 per M? Adakah boleh ditanda sebagai betul? Atau nak ambil R sama dengan N per 5? Yang mana satu yang betul? Tengok kehendak soalan. Soalan nak in term of N. Dia tak nak ada huruf M. So ni salah. So jangan tersilap lah walaupun soalan ni simple. So kita sebenarnya kita nak jawapan yang ada huruf N. So dua-dua ni dah dianggap sebagai jawapan. Okay, soalan B. Sum to infinity. Okay, so hasil tambah ketak terhinggaan S infinity ialah A over 1 minus R. So cikgu ada bagi tahu hari tu, nanti masa exam, tengok rumus. Boleh baca nota yang cikgu bagi tu Nota yang siri 1, siri berapa tu. Okay, awak tengok rumus ni, awak cari dekat SN. Okay. Kat sini tak ada S infinity tak ada. Tapi kita nak S infinity. So kita nak guna yang mana? Awak reject yang ni. Awak potong yang bracket ni. Awak tinggal A per 1 tolak R. So ini adalah S infinity. Okay, memang kadang-kadang susah nak hafal ataupun apa. So gunalah apa-apa kaedah lain yang boleh menghafalkan dia. Okay, so S infinity adalah A per 1 tolak R. Masih lagi soalan nak express in term of N. Okay, so apa buat? A, gantikan A kita tadi. Ni M ni sebenarnya A. 25 per N. Per dengan N per 5. Okay, siapa yang tak boleh nak selesaikan pecahan yang banyak kali ni? Pecahan awak ada 1, 2, 3. Sebenarnya kalau nak tahu dia punya ni macam ni. Ni pergi sini. Ni pergi sini. Kejap. Oh, ada salah. Ada 1 tolak kan? Okay. Tapi janganlah gelojoh sebab kita akan buat macam ni dulu. Kita takkan lagi darab naik atas. Kita kena selesaikan yang bawah ni. Yang bawah ni samakan pecahan. Samakan pecahan dia. Awak tak nak sini tak ada pecahan. Kat sebelah tu ada pecahan. So kita samakan dia. Macam mana nak samakan dia? Skill dia ialah darab silang juga. Ni darab sini. Okay, so cikgu akan buat macam ni. Sama dengan yang atas biar 25 per N. Lepas tu ada per. Yang bawah dah bertukar 1 darab 5 jadi 5. Tolak N per 5. Bila nak samakan pecahan, awak darab je yang bawah ni ke atas. So 1 darab 5, 5. Automatik
Dia dah jadi per 5. Sebab 5 bahagi 5 kan 1. Macam tu. Okey, yang ni tak tahu juga. Boleh je double check macam ni 25 per N bahagi. Dan awak tahu bahagi kena tukar jadi darab. Tak apalah walaupun nampak macam budak darjah 1. So asalkan kita punya jawapan tu betul. Nanti 25 darab 5. So sebenarnya macam ni lah. Ni darab ni. N darab 5 tolak N. Ni darab ni. Kalau dari segi hukum lah kalau kita dah biasa buat. Okay, so apa kita dapat? 25 darab 5 dapatlah 125 rasanya. 125. Okay, N darab 5 tolak N. Boleh nak buka bracket. Boleh je tak nak buka bracket. Okay, dan ini adalah jawapan to S infinity. So ingat balik cikgu kata tadi soalan ni express. So jawapan awak bukan value. So betul lah. Kemungkinan besar jawapan kita ni kita anggaplah betul. Walaupun awak masa exam awak pun tak tahu jawapan awak betul ke salah. Okay. 945. Okay, sekejap Okay, so cikgu pergi ke soalan yang berikutnya. Soalan yang ke-5. Okay, soalan ke-5. Kita tengok soalan ni. Sekali pandang pun dah tahulah ni bab apa Kau nampak graf ni bukan X dengan Y. Bukan. Ni adalah tajuk hukum linear. Ingat kalau sesekali hukum linear tu awak kena plot graf. Tapi kali ni dia plotkan graf awak. Awak hanya kerja awak ialah kira ataupun dia nak formula dia. Okay, so first kali tengok ini. Tengok paksi Y sahaja. Okay, cikgu tulis kat sini Tengok paksi Y sahaja. Cikgu tak kata tengok paksi X. Tengok paksi Y je. Sebab apa? Paksi Y ni adalah tips dia. Tips dia untuk kita convert. Convertkan daripada bentuk Y kepada log 10Y. Bermaksud arahan dia ialah tukarkan paksi Y jadi log 10Y. Yang ini auto. Automatik akan jadi. So tak payah risau kat dia. Kita risaukan paksi Y sahaja. Okay, so walaupun dia tak suruh, awak mesti buat je. Buat je. Y sama dengan 1000 per set X. Okay, tadi bila dia kata nak ambil Y nak jadikan log, automatik sebelah kanan mesti pasang juga log. Dia kena adil. Kalau kiri log, kanan log. Awak kena ingat sini ada bahagi. Dalam sistem log, bahagi akan jadi tolak. Okey, buat siap-siap. Log, tolak, log. Sebab kita tak naklah step dia terlampau banyak sebab awak dah nak SPM. Awak dah banyak kali experience jawab soalan ni Okey, so tulis apa? Pasangkan sini. Y. Sini 1000. Sini set X. Nak cepat lagi, awak kena tahulah set X ni adalah X kuasa setengah. Boleh tukar kat sini terus. 1000. Ni boleh je kalau rasa tak berani, tekanlah kalkulator. Sedangkan dia ada konsep dia. Okey, log 1000. Ada orang kata tu pun cikgu nak tekan. Cikgu tekan untuk murid yang mungkin tak nampak Okey, dapat 3. So ni dah tahu dah 3. Murid yang nampak tu bermaksud dia buat macam ni. Log 10. 10 kuasa 3. Tinggal 3 pergi depan. Sama je. Okey, so sini jangan lupa log Y, carrykan dia ke bawah. 3 tolak. Okey, ni setengah ni kita nak dia kat depan. Okey, arahan yang terkini cikgu nak susun. Walaupun awak kata ni dah betul, kita nak amalkan yang lagi betul. Susun maksudnya susun macam ni. Y, M, X tambah C. Kita nak M dengan X duduk kat depan, C duduk kat belakang. Ni ada ni. Inilah X. Tadi ingat paksi awak log 10X. Okey, so susun log 10Y
sama dengan negatif setengah log 10x tolak ke tambah jadi tambah 3. Okey, ni kita layak diberi P1 biasanya konsep P. Okey. So selepas awak berjaya buat benda ni, biasanya kita nak benda ni. Sebab apa kita nak? Sebab kita tengok dekat graf ni ada unknown. Unknown ni confirm lah soalan. Dan dia sedang pakai graf log. Awak tak boleh gantikan dekat Y dengan X. Tak nak. Sebab sekarang graf ni log. Okay, so apa kita buat? Okay, so yang pertama, check koordinat tak lengkap. Kalau koordinat tak lengkap, biasanya kita akan buat penggantian. Ganti. Kita akan guna kaedah ganti. Ganti dalam tadi yang awak dah reduce tu. Okey, kalau koordinat lengkap, biasanya apa kita buat? Kita akan kira M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Awak kena ni lah, kena ada idea. Kalau lengkap, nampak koordinat M ni ada, N ada, awak terus buat kecerunan. Kalau dia tak lengkap, awak terus ganti. So soalan ni dia pun kata yang first A, express equation to the linear form. Dia nak linear form. So dah berjaya lah 2 markah. 2 markah. Biasanya 1 markah je Okey. Nyatakan pintasan log Y. Log Y intercept. Senang je lah tengok 1 markah. Log Y intercept tu, tengok je lah balik ni. Kita nak C. So log Y intercept adalah positive 3. Okey, so macam mana nak tulis? So ni jawapan A. Jawapan B, kita nak tulis cara yang betul. So awak tulis sama ada, bahasa Melayu dia, ambil ikut soalan pintasan log 10Y sama dengan 3. Kalau bahasa Inggeris dia, ikut je soalan tu. Log 10Y, ada dash ni maksudnya bukan tolak dash. Intercept. Okey, kemungkinan besar kalau awak tulis 3 pun dapat markah ataupun tak tahulah skema terbaru dapat ke tak dapat. Nak selamat, tulis apa yang ditanya. Contoh dia tanya siapa nama awak? Norsha. Tak nak. Kita nak nama saya Norsha. Maksudnya kita nak ada sedikit permulaan ayat. Maksudnya menjawab soalan lah. Okey, so soalan C. Confirm lah nak nilai M dan N. Okey, tengok ni koordinat dia negatif 2M. Cikgu pindahkan ke sini Koordinat ada negatif 2 dengan M. Satu lagi koordinat dia N dengan 0. Cikgu kata ganti. Gantikan dalam persamaan. Ni bahayalah. Ini macam ni Tengok part C tadi. Kalau part C kita yang biasa kita buat koordinat geometri tu, X dengan Y, kita akan kata koordinat awak XY. XY. Malangnya untuk kes ni dia bukan lagi koordinat X dengan Y. Dia dah bertukar jadi log X, log 10X. Manakala Y ni pun dah jadi log 10Y. So awak janganlah kata negatif 2 ni X. Negatif 2 ni adalah log 10X. Okay, so kita ambil persamaan yang kita dah ada tadi. Log 10Y sama dengan negatif setengah log 10X tambah 3. Kena ganti 2 kali. Confirm dapat lah biasa kalau ganti So untuk log 10Y, cikgu akan gantikan dengan huruf M. Jangan kata log 10M, salah. Kena tulis M sahaja. Tengok ni, nama dia log 10Y ialah M. Okey, negatif setengah log 10X ialah negatif 2 tambah 3. So awak automatik kira awak akan dapat potong-potong jadi positif 1 tambah 3, 4 kan? Okey, awak akan dapat 4. Okey, ulang lagi untuk N kosong. Untuk N kosong awak akan ganti. Okey, paksi Y dia ni bukan Okey, paksi Y kosong. Negatif setengah log darab N tambah 3. So setengah N sama dengan 3. Ni cikgu pindah negatif ke kiri.
Okay, N sama dengan cikgu darab naik atas. 3 darab 2, 6. So, dah dapat dua-dua jawapan. Okay, so kita dapatlah M4 and 6. Okay. Take two jap. Okay, boleh pergi minum ke sekejap Kalau ada soalan ke boleh tanya-tanya dulu. Sekejap. Okay, ada soalan? Okay, selingan dia nanti masa SPM make sure awak ada kalkulator saintifik tu biasalah semua orang ada. Pembaris panjang Lutzina. Biasanya panitia tolong belikan juga untuk bagi seorang satu tapi kali ni bajet pun tak ada. So kita tak berani janjilah. Awak mesti ada pembaris panjang 30 cm. Atau 20 cm tu dah kira panjang jugalah, memadai. Tapi kalau nak selamat gunalah 30. Yang Lutzina, tak naklah yang besi. Sebab kita nak buat line of best fit tu kita nak yang Lutzina. Lepas tu awak nak lukis linear programming pun yang nak lorek-lorek tu pun nak guna pembaris panjang. Okay, so beli pembaris panjang. Kalau tak ada duit sangat pergi kat Ninso tu, ada kedai RM2, RM2.20 tu. Satu set pembaris tu rasanya ada 5 ke 4 ke, RM2, 2 je harga dia. Biasanya cikgu akan spare jugalah. Cikgu akan spare pembaris panjang. So siapa yang memang tak bawa, terlupa, so biasa kita akan sediakan pagi tu lah. Biasanya pembaris panjang ni kertas 2. Tapi ready je lah untuk kertas 1 sekali. Okay. So habislah take 2 tu Masih ada orang tak ni? 41 orang. Mana pergi lagi yang lain ni? Okay. So tengok soalan yang seterusnya. Soalan ni pun kita kata kebat lah Macam mana cikgu terus kata dia kebat bila cikgu nampak dia ada cerita macam pasal rumah. Dia duduk kat pasir XY tapi cerita pasal rumah. Mungkin sebenarnya soalan dia senang je. Tapi dia sengaja nak buat ayat. Dia buat ayat situasi. Dia nak bagi awak memikir benda tu seperti bergerak ataupun dalam situasi sebenar. Okay, dia boleh je tak nak bagi ayat, dia terus dia tanya kira luas segitiga. Tapi dia kata kira luas segitiga rumah-rumah. So awak janganlah fobia. Bendanya sama je, cuma dia nak tukar ke bentuk ayat. Okay, so untuk kira luas segitiga, kalau awak cantumkan dia memang akan jadi segitiga. So ingat segitiga ni kalau lawan arah jam, maksudnya kita start dengan A, lepas tu kita ambil C, kita ambil B, kita ambil A balik. So jawapan awak akan jadi positif. Tapi kalau awak ambil A, awak pergi ke B, lepas tu awak pergi ke C, awak pergi ke A balik, awak akan dapat jawapan negatif. Okay, alasan dia hanya lawan arah jam atau ikut arah jam. Seperti mana kita tawaf, kita lawan arah jam. So awak ingat, lawan arah jam positif. Okay, so nak dapatkan dia, kira pengiraan luas ni, awak mesti tahu nak susun siapa dulu. Kalau cikgu susun A dulu, lepas B dengan C, lepas tu cikgu ulang A. Okay, so ni sepatutnya soalan ni sangat aras mudah lah. Cuma mungkin kecuaian mengira. Okay, so ulang balik A. Yang ni tak ada markah. Yang markahnya bila awak darabkan dia. So pendaraban kat situ mestilah setengah. Okay, kalau cikgu nak kita tulis lah walaupun awak kata alah 2 darab 4, 8. Tak nak, tulis. Ke bawah dulu. Ke bawah. So negatif 2 darab 4 tambah 5 darab negatif 2 tambah 1 darab 8. Habis first round. Okay, second round. Naik atas macam ni. Untuk kes dengan cikgu akan guna je tolak ni. Sebab kalau buat bracket, pelajar kita kadang bracket dia pun salah kira nanti. So cikgu terus second round tolak. 8 dengan 5, tolak 4 dengan 1, tolak, okay, dua-dua number negatif masukkan dalam bracket dua-dua. Okay, ke semua ni boleh guna kalkulator.
Awak jangan 2 darab 4 negatif 8. Tolak 10. Tak nak. Kita gunakan, kat masa ni kita nak gunakan kemudahan. Kalau congak pun, ya Allah lagilah. Bukannya tak kasih awak congak untuk kes ni. Selama ni awak buat, awak tak congak pun. Tiba-tiba SPM awak nak congak. Ni dah lah masa kita adalah masa kritikal. So kita kena guna je lah kemudahan yang ada. So kira semua tu awak akan dapat setengah modulus. Tadi ingat cikgu lawan arah jam ke ikut? Ikut arah jam mesti dapat negatif. Dapat negatif berapa? Negatif ke positif? Tadi A ke B, B ke C, C ke A. Dapat tak negatif? Sepatutnya dapat negatif lah, 58. Okey, ada tak yang tak boleh kira ni? Cikgu tak tunjuk kalkulator ni sebab kau panjang. Betul cikgu, negatif. Dapat negatif kan? Okay, so bila awak buka modulus ni, nanti modulus ni bila awak dah buka, awak darab dengan negatif 1/2, dia akan terus keluar jadi positif lah. 29 ni kalau awak bukan nak tulis, kita tulis unit dia, dia tak kata cm ke meter ke, dia tak ada beritahu kat situ cm, meter, tak ada. Okay, so unit dia ialah unit lah. Unit kuasa 2. So ni kita label dia sebagai soalan A. Okay, ingat soalan ni semua nanti awak akan jawab pada ruang jawapan. Cuma kat sini sebab cikgu nak tulis dekat dengan gambar, sebab tu cikgu tulis kat tepi. Okay, so soalan A settle. Soalan B. Tadi huruf A, B dengan C ni rumah siapa? Dia dah kata A adalah rumah, ada tak ada sebut nama? Okay, tak ada Dia tak kata A ni Ali ke, tak ada. Cuma dia kata sekarang Nazlan. Nazlan ni nama orang. Okay, dia sekarang nak seberangkan sungai. Ni sungai ni. Ni sungai. Okay, so rumah ni ada yang kat seberang sungai. Okay, so bila dia nak seberang sungai, dia kata cari jarak terdekat. Okay, dia kata find the shortest distance. Perkataan shortest distance ni terus awak ingat 90 degree. Ingat sekarang terus. Jarak terdekat ialah 90 darjah. Bila 90 darjah dalam tajuk ni dia adalah perpendicular. Serenjang. Bila ada perkataan serenjang, dia ada M1 darab M2 negatif 1. Okey, itu biasanya. Tapi awak tengok soalan ni, maka dia besar 4. Bermaksud beberapa cara kerja lah kena buat. Okey, so kat sini tengok. Awak punya idea yang pertama, awak boleh je lukis ke sini. Ni tak selari sungai ni. So awak anggap je lah. Awak anggap awak letak sini 90 darjah. Kalau ikutkan, memang awak boleh kira M1. Lepas tu awak boleh dapatkan M2. Awak boleh cuba. Boleh cuba. Kemudian apa faedah dia kalau awak buat macam ni? Sebab awak sebenarnya sekarang nak cari apa? Awak nak cari berapa panjang. Ni panjang dia. Awak bukan nak cari kecerunan. Nak tahu berapa panjang dia. So rasa-rasa apa kaedah yang paling sesuai untuk kira panjang? Distance. Distance kita akan guna formula apa? Distance ni jarak. Jarak ni kalau dalam maths tak ada formula diberi tapi dalam maths ada. So ni jarak. X tolak X1. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y. Okay, so awak tahu tak jarak ni berapa? Kalau nak kira jarak, kalau kita nak tahu berapa jarak dia, kita mesti ada 2 koordinat. Koordinat ni kena tahu. Koordinat C dah tahu, koordinat ni katakan cikgu letak D, koordinat D belum tahu. Okay, so kat sini cikgu bagi idea dulu. Yang pertama, kalau awak nak guna konsep serenjang, apa faedah dia? Awak akan dapat M yang kedua. Selepas awak dapat M kedua, awak boleh bina persamaan kedua. Persamaan kedua, iaitu persamaan C sampai D. Okey, untuk M1,
persamaan awak adalah persamaan A pergi ke B. Okey, kita boleh kira, maksudnya boleh bina persamaan tu. Lepas tu awak dah ada dua persamaan yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. Awak boleh cari titik persilangan dengan menyelesaikan persamaan serentak. Okey, intersecting point dengan awak menyelesaikan simultaneous equation. Tapi ingat, persamaan serentak ni bukan yang kuadratik. Persamaan serentak linear. Okey, persamaan serentak. So, awak akan dapat koordinat D. Awak pun dapatlah koordinat D. Panjang kalau buat kaedah ni. Selepas awak dapat koordinat D, tadi koordinat C dah tahu. Sekarang dah dapat koordinat D. Barulah awak guna formula jarak. Yang tadi cikgu bagi tu. X2 tolak X1. Okey. Boleh cuba yang ni. Kalau ikut cikgu cuba tadi memang akan dapat susah lah. Pecahan yang perpuluhannya agak panjang untuk permulaan kiraan tu. Maksudnya koordinat ni pun kita dapat perpuluhan. So kita boleh cuba kaedah yang kedua. Bila nampak distance ni jarak bermaksud Allah. Okey, bermaksud awak boleh kata awak sedang kejap ya. Awak kena nampak ni. Cikgu lukis balik segitiga tadi. Okey. So disebabkan dia kata 90 darjah. So ni kita nampak dia sebagai base. Yang ni kita nampak dia sebagai height. Okey, awak ada tahu tak berapa luas segitiga ni? Okey, kita tahu kan luas segitiga tu berapa? Kita dah dapat dah tadi ni. 29 ni kita dah dapat dah. So kita akan guna benda ni yang kita kata nanti kita tak terfikir. Tapi kalau kita dah biasa buat, kemungkinan kita ada idea nanti masa exam. So awak akan buat setengah darab base darab height, awak akan dapat 29. Okey, antara base dengan height adalah jawapan. H ni adalah jawapan. Ni adalah jarak terdekat. So B ni nak tak nak, awak kena dapat nombor lah. Awak tak naklah B pun sebagai unknown. So macam mana nak dapatkan B? B tu base. Base tu maksudnya panjang A sampai B. Okey, so cikgu akan buat apa? Kira kat tepi. Panjang A sampai B ialah punca kuasa. Ambil koordinat A dengan B. Okey, koordinat A tadi -2, 8. Koordinat B, 5, 4. Okey, guna kaedah ni. Okey, -2 tolak 5 kuasa 2. Tambah 8 tolak 4 kuasa 2. Okey, so awak akan dapat punca kuasa 7 kuasa 2, 49. So 49 tambah 16. 65. Okey, punca kuasa 65. Ada tak sifir-sifir yang boleh kecilkan dia? Ataupun boleh ke dia tu dibuka set dia? Tak boleh. Okey, kalau buka nanti dia akan jadi perpuluhan lah. So kita dah belajar set. So kita tinggalkan dulu set ni. Kita masuk kat sini. Setengah darab base darab height sama dengan 29. So height ialah, macam mana nak kira? Ambil kalkulator. Tekan macam ni 29. Cikgu akan pindahkan setengah tu dulu. So darab 2. Dah dapat jawapan. Bahagi dengan set 65. Okey, bagi jawapan dalam berapa angka dia nak? 4 angka. 7.194. 7.194. Dia guna unit. So kita pun guna unit. Kalau dia tengah cerita jarak sungai tu kilometer, awak guna kilometer. Okey, so tu adalah soalan yang ke-6. Oh, masa tinggal lagi 10 minit. So cikgu habiskan sikit lagi soalan ke-6 dah tadi soalan ke-7. Soalan ke-7 ni vektor. Okey, so dekat sini tengok sikit dia punya perkataan non-zero vektor, bukan sifar, tidak selari, not parallel.
Okay, tapi awak kena ingat kalau yang macam ni, memang step dia ringkas je. Step dia akan jadi K plus 3 equal 0. Awak ada vektor X. Apa nama vektor X kat sini? K tambah 3. Sini adalah 0. Sebab sini vektor X kita tak ada. Kita kena ingat kalau vektor tu selari, kita mesti boleh kata lambda. Lambda ni kalau dia selari. Lambda ni adalah value dia. Maksudnya vektor yang selari tu berapa kali ganda vektor yang satu lagi. Tapi untuk kes ni memang kosong. So sebab X dia tak ada. So dia, cuba awak tengok sebelah sini. Yang ni vektor X. Yang ni vektor. So mana vektor X awak? Tak ada. So tak ada bermaksud kosong lah. Perbandingan kita kosong. Okay, so K tambah 3 sama dengan kosong. K ialah negatif 3. Okay, macam mana pula dengan M? Ambil pula lagi satu. M minus 1 equal to 0. So M equal 1. So ni 1 mark lah. Mesti both betul lah. Sebab dia dua-dua ni biasanya ada satu markah. Okay, soalan B ni tak terikat dengan soalan A. Walaupun awak nampak ada huruf M, dia bukan lagi soalan A. Sebab soalan A ni berdiri sendiri. Ni soalan A asing, soalan B asing. Okay, so jangan kaitkan dengan A lah. Okay, tangkap soalan nak 2B tolak A. Okay, awak pun buat. 2B tolak A. Okay, habis. Dia ada kata perkataan selari dengan vektor C. Nampak perkataan selari, letak lambda vektor C. Okay, so cikgu akan masukkan bracket. B tadi masukkan 3P tolak 7Q. Okay, 2B tolak A. A kita MP tambah 2Q. Okay, pelajar kita biasanya dia terlupa letak bracket macam ni. Sebab dia hanya tulis je. Sebab tu cikgu ajar, kalau boleh ada perkataan apa saja awak letak bracket dulu. 2B, B tu bracket. A tu ada bracket. Masalah dia dekat negatif ni. Negatif ni akan ubah simbol positif. Okay, lambda C. C ni panjang. So N tambah 1. P tolak 4Q. Okay, so apa tugas kita? Buka bracket dia. So cepat-cepatlah 6P tolak 14Q tolak MP tolak 2Q. Yang ni lah yang kita kata nanti mungkin ada pelajar dapat tambah, ada pelajar dapat tolak. Okay, sama dengan lambda nak letak mana? Boleh letak kat belakang. N tambah 1, jangan buka, lambda P tolak 4 lambda Q. Okay, sekarang yang sebelah kiri ni, sebelah kiri ada P, ada Q, ada P, ada Q. So kita tak nak macam tu. Kita nak ada P dengan Q sahaja. Satu kita nak nama dia P tambah. Satu kita nak nama dia Q. Awak tak payah fikir pening-pening ini letak tambah ke letak tolak. Letak tambah. Vektor letak kat belakang. Jangan letak vektor tu kat depan. Vektor letak di belakang. Okey, cicikkan pula. Okey, tinggalkan apa yang tertinggal lah. Contoh ni cikgu ambil vektor P. Vektor P yang tinggal 6 tolak M. Sekarang cikgu nak ambil vektor Q ni negatif 14 tolak 2. Oh, negatif 14 tolak 2 boleh kira. So tak payahlah macam ni. Maksudnya awak terus kira. Negatif 14 tolak 2 ialah negatif 16. So tambah ni buang jadi tolak 16Q. Sebab dia tak ada unknown dia boleh kira terus. Okey, 16 ni cikgu guna ni. Okey, so sebelah kanan ni memang vektor dia okey, cun P dengan Q. So biarkan kekal je. Salinlah balik panjang ke pendek salin je balik. Okey, niat awak sebenarnya memang nak membanding bezakan vektor. Vektor P sebelah kanan sama dengan vektor P sebelah kiri. Kanan kiri sama. So 6 tolak M samakan dengan N tambah 1 lambda.
tidak membantu. Yang ni kita kata tidak membantu. Tidak membantu ni maksudnya lambda pun tak dapat, n pun tak dapat, m pun tak dapat. Semua tak dapat. So kita cari lagi satu. Kita bandingkan vektor Q. Okey, bila awak bandingkan vektor Q, awak dapati sini negatif 16 sama dengan negatif 4 lambda. Sangat membantu. So lambda kita ialah negatif 16 bahagi negatif 4 dapat positif 4. Kita bukan nak lambda. Kita nak M in term of N. Kita nak huruf M ada dengan N. So apa kita buat? Kita ambil balik 6 tolak M sama dengan tidak membantu tadi ni. Sama dengan N tambah 1 lambda. So awak dah tahu dah lambda ni nilainya tadi 4. So ingat lambda ni kat sini boleh, kat depan pun boleh. Dia boleh juga duduk kat sini. Lambda ni bila dah jadi nombor, nanti awak jadi pening. So dia boleh duduk kat sini. Sebab kalau duduk kat belakang susah nak darab masuk. Kalau nak tulis di belakang boleh. Sebab pelajar kita biasanya itulah yang dia buat. Tapi kalau tulis macam ni salah. Kalau tulis macam ni betul. Beza tulis macam tadi ni salah. Ini kita tak tahu apa dia. Kalau tulis kat depan tak apa, tak ada bracket. Okay. So 6 tolak M sama dengan 4N tambah 4. Soalan nak M in term. So M ni negatif. Pindahlah dia ke sebelah kanan. So dia dah habis dah jadi positif. So sini bawa lah semua orang-orang dekat bahagian kanan ni. Pindahlah rumah dia ke kiri. Pindah simbol dia sekali. So M kita akan dapat 6 tolak 4, 2 tolak 4N. Macam ni salah. M sama dengan 2 tolak 4N betul. So awak kena ingatlah. Ada cara yang penulisan kita nampak dah betul. Tapi rupanya tak dapat markah jawapan. Awak kena, kalau yang melibatkan express in term of, mesti subjek formula kat sebelah kiri. Okay. Itu dia punya tips dia lah. Subjek formula mesti sebelah kiri. Sekejap cikgu tengok. Oh banyak lagi. Okay, macam mana boleh tak cikgu sambung satu lagi, nombor 8? Boleh? Kalau tak boleh kita berhenti. Kalau boleh cikgu sambung sampai nombor 8, lepas tu kita stop. Boleh cikgu. Sebab awak kena ingatlah soalan K1 ada 15. K2 ada berapa dah? 12 kan? Maksudnya kelas kita pun bukannya hari-hari boleh dapat 2 jam ke . Okay, so cikgu ambil sikit lagi lah. Ambil masa awak sikit lagi. Sebab Ahad tak boleh kacau lah nak exam. Okay. So untuk soalan A, kita baca, kita nampak soalan ni macam bawah nampak macam binomial. Ni nampak dah binomial. Adakah atas ni normal? Selalu dia suka partnerkan normal binomial. Tapi jangan terpengaruh lah. Sebab dia nak cukupkan markah tu ni 2, 4. Dia nak bagi jadi 6 markah. So dia buat dekat soalan yang sama. So soalan A ni bukan binomial atau normal. Okay. So baca ada 7 orang. Lepas tu ada nampak meja bulat. So ni kita kata combination atau permutation. Biasanya kalau meja, okay, awak guna apa? Awak guna apa? C ke N? C ke P? Kalau meja. Di mana? Nak guna apa? Sebab awak nak duduk dalam satu meja. Nak pusing-pusing kat dalam tu. P kan teacher? Dia mementingkan susunan kan? Okey, adakah 7 orang tu perlu duduk? Ataupun dia daripada 7 orang tu dia nak 5 orang je duduk? Dia nak semua ke dia nak sebahagian? Kalau kita baca kat situ. Dia kata 7 orang AJK tu nak dibentuk semasa mesyuarat.
Okay, so dia orang tu duduk dalam sebuah meja bulat. Okay. So yang kena duduk bersama adalah pengerusi setiausaha bendahari mesti duduk sama-sama. Mesti duduk sekali, tak boleh jauh-jauh lah. Orang lain tak kisahlah, AJK lain. Okay, so kes ni maksudnya semua. Okay, pertama permutation. Yang kedua semua. Semua ni maksudnya kita boleh guna factorial. Kalau semua boleh guna factorial. Kalau sebahagian jangan guna factorial. Awak kena buat NPR. Okay, so untuk kes ni. Satu, kalau awak nampak ada meja bulat atau apa-apa yang bulat. Biasanya meja bulat. Okay, kita akan guna formula N tolak 1 factorial. Dia akan berkurang lah sebab meja dia bulat. Okay, sebab dia akan bertemu balik kan. Okay, so sekarang ni awak, biasanya cikgu akan susun dia lurus. Tapi kita akan guna formula bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 orang. 3 orang kena kelompokkan dia sekali. Okay, ni kena grupkan dia. Dia tak nak berpisah. Yang pengerusi setiausaha bendahari. Okay, so dia sesama dia, pengerusi setiausaha bendahari, tak semestinya satu cara je dia boleh duduk. Dia boleh juga duduk setiausaha pengerusi bendahari. Dah 2 cara. Mungkin bendahari nak duduk depan, pengerusi duduk sini, setiausaha duduk sini. 3 cara. So ada berapa cara sebenarnya? Asalkan dia duduk bersama. So dia sahaja ada 3 faktorial. Sebenarnya 3 faktorial ni ada 6 cara kedudukan dia. Sesama dia ada 3 faktorial. Okay, so sekarang ni kerusi yang duduk dekat depan ni boleh berpindah dekat sini. Okay, so ni dah tak ada, ni kat sini. Bermaksud dia boleh berpindah-pindah. So ni dah tak ada, yang ni dekat sini. Dia boleh duduk kat tengah, boleh kat depan, boleh kat hujung. Okay, so kat situ sahaja kita kata dia bergerak secara berkumpulan. Okay, sebenarnya sistem yang sebenar awak dah adalah senaraikan. Tapi sebabkan kita belajar formula, awak mesti guna rumus. Biasanya kaedah penyenaraian, cuba jaya, tak dapat kan. Kita macam tak kira sebagai jawapan. Susah nak bagi markah K kerja. Okay, so kat sini cikgu nak awak nampak ini satu body. Cikgu akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 Satu yang besar ni, 2, 3, 4, 5. Tadi kita kata kalau bulatan kena tolak 1. Okey, so bulatan awak tolak 1. So jawapan dia ialah 3 faktorial darab 4 faktorial. Jawapannya 144. 144 cara untuk, kalau awak senarai memang tak larat lah nak jumpa sampai 144 tu Okey, markah dia 2 je. So ni 1 markah, ni 1 markah. Walaupun meja ni bulat, tapi cikgu memang suka senaraikan dia secara panjang. Supaya senang nak nampak berapa lagi bulatan tu Tadi ada 5 ni cikgu dapat daripada mana? Cikgu dah grupkan yang 3 orang tadi. Dan cikgu anggap yang ni sebagai satu seat. So ni ada lagi berapa seat? 4. So semuanya jumlahnya ada 5 seat. Disebabkan dia duduk dalam bulatan, tolak 1. Okey, dan yang terakhir untuk hari ni Okey, terakhir. Yang ni baru kita bincang hari tu binomial. Yang pertama tangkap sikit lah apa yang dia bagi ni. Yang dibagi tu maksudnya 2, 1, 0. Yang ni kalau awak tambah ni awak akan dapat 0.6875 ialah panjang ni H tambah panjang yang kedua ni 0.25 tambah panjang yang ini K. Okey, bermaksud ada 2 unknown, tak boleh selesai. Belum boleh selesai. So, bermaksud kaedah yang dibagi ni belum boleh buat untuk permulaan lah. Sebab soalan pertama cari nilai H. Kalau buat pakai kaedah yang dia bagi first ni, awak takkan dapat H. Ada 2 unknown. So, awak cuba macam mana nak cari nilai H dengan apa-apa kaedah yang lain. Aduh. Okey, apa dia kaedah lain? So kaedah lain dia macam ni. Awak tengok mana-mana garisan yang senang dikira. Contohnya awak kata nak yang ni. Katakan awak nak yang ni.
awak akan kata P X sama dengan 1. Kenapa cikgu ambil dia? Sebab dia ada value 0.25. Dia ada value. So cikgu tahu formula dia. Sekarang dia ada bagi awak kena cari baca. Dia kata N ada 4. Okay, so buat macam ni. 4C1. P dengan Q dua-dua tak ada. P kuasa 1. Q kuasa 3. Sama dengan 0.25. Okay. So, kita dapat tadi kat sini 4C1. Sekejap ya. Okay, sekejap. 3 dengan 4. Okay, yang ni kalau buat tak dapat jawapan maksudnya tak membantu. Sorry, ni memang tak membantu. Sebabnya awak tengok ni pun masih ada P dengan Q. Okay, so awak boleh guna reverse daripada yang ni. Reverse daripada yang ni. Tadi, okay, ni tak membantu. So, cikgu padam balik. Maksudnya tak dapat selesaikan jawapan. So, cikgu akan ambil yang ni. Cikgu tukar strategi. Yang ni, yang ni, yang ni. Tadi 0.6875. So yang dua ni balance dia ialah 1 tolak 0.6875. Berapa? Jawapan dia ialah 0. Kira 0. Berapa tu? 3125. Okey, tapi kita tahu kalau tinggi yang pertama ni, tinggi dia 0.3125 ialah ketinggian 0.25 tambah ketinggian yang kedua ni. Cikgu padam lah Okey, yang ini 0.25, yang ni H. Okey, tambah H. So yang ni memang senang dapat sebab dia ada satu unknown. So awak akan dapat H bersamaan 0.3 tolak dengan 0.2 yang ni. Awak akan dapat 0. Ikut yang dalam jawapan cikgu tulis tu. Cikgu tak tulis kan? 0.0625. So kalau dah dapat H, boleh tak dapatkan K? Boleh. K ni dapatlah dengan apa-apa kaedah yang awak rasa boleh guna. Kaedah yang paling senang ialah kaedah ni lah. Ini tadi. Gantikan H dengan 0.0625. Betul tak jawapan ni? Rasanya betul 2 tolak 2. Betul. Betul. Okay, so dengan penggantian nanti awak akan dapat K seperti yang cikgu tulis jawapan dia 0.375. Ingat H kena tulis, K pun kena tulis. Okay, so ingatlah kita memang kalau nak kata sempat bincang semua memang agak berat jugalah. So kalau ikut besok cikgu kata nak buat kelas petang ke malam, tak ingat. Besok petang kan? Besok pukul 3 rasanya. Kalau tiba-tiba ada clash ke apa, tolong beritahu lah. Setakat bincangan cikgu kimia, cikgu dah booking lah petang. Okay, so kita akan sambung soalan seterusnya. Untuk kertas 1 dulu. Kalau boleh cikgu nak habiskan kertas 1 untuk esok. So kalau dapat habiskan set Sarawak ni dalam minggu ni lebih baiklah sebab kita ada beberapa lagi yang bincangkan. Yang baru orang post, cikgu-cikgu lain post tu kita kalau boleh nak bincang jugalah. Mana tahu tiba-tiba terkena soalan tu. Rezeki awak lah. Okay, so cikgu rasa itu sahaja dulu untuk hari ni. Kalau awak nak cepat faham, kalau boleh awak buat dulu. So nanti bila cikgu terang mungkin tambah baik dan tambah sikit nota-nota tambahan lah. Yang lain-lain tu rasa tak ada kot. Okay, so kalau tak ada soalan, cikgu doakan semua yang masuk kelas ni akan lulus cemerlang. Cikgu Nazinda ada dengan bertelekong lagi. Lulus cemerlang. Amin lah sikit amin. Amin dah hati pun tak apa. Lulus cemerlang. Amin. Dapat A. Lulus. Dan juga kawan-kawan awak yang tak masuk lah. Bukan senang nak lulus tapi kita nak lulus. Kita memang nak lulus. Kita SPM pun sekali je untuk MMAT ni. Lepas tu awak pergi ke matrik ke mana ke, awak masih lagi bawa ilmu MMAT ni Okay. So kalau tak ada apa-apa, Cikgu Nazinda pun tak ada nak cakap apa-apa ke? Kalau tak ada, kita nak tutup je. Tak ada, harap awak semua berjaya lah. Kena Study je, ada masalah last minute ni pun tak kira lah. Study je. Study je, mana tahu rezeki tu kita tak tahu macam mana datang. Okay, awak buatlah slow-slow. Maksudnya tak nak kata slow-slow ke, tak tahulah ikut ke
kesempatan yang awak ada lah. Setiap hari curi-curi masa juga buat MX tu, walaupun awak kata awak exam kimia, memang kimia lah. MX pun tetap berbaki lagi 2-3 hari je lepas kimia. Okay, so good luck. Jaga makan, jaga kesihatan. Jangan merayau-rayau sangat kan terkena COVID, susah pula lagi. Okay, so semoga pengisian hari ni dapatlah membantu sikit sebanyak. Okay, tak ada apa-apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Bye-bye. Thank you, teacher. Okay, boleh let. Teacher. Okay, okay. Terima kasih cikgu. Okay, Terima sama-sama. kasih, cikgu. Okay.